Okey, hari ni cikgu nak terangkan tentang calculation heat of precipitation ataupun haba pemendakan. Okey, jadi sama juga kita kira MC theta di sini ya untuk delta H dia. Perubahan haba ya. Di mana kita masih menggunakan jisim larutan dan berat larutan adalah sama, dan juga berat pepejal tidak mempengaruhi ya, kita tak ambil kira dalam calculation. Dan juga larutan aqueous yang kita gunakan ataupun yang terbentuk sangat cair, di mana hampir keseluruhannya adalah air. Dengan itu kapasiti haba tentu ataupun specific heat capacity larutan aqueous adalah sama dengan specific heat capacity air 4.2. Okey, so untuk calculation ini, okey, kita boleh tengok ya dia punya ionic equation dia macam mana kita nak buat. Okey, so kita tahu haba pemendakan adalah perubahan haba yang terhasil apabila perubahan haba ya ataupun haba yang dibebaskan apabila 1 mol mendakan terhasil daripada larutan aqueous kan. Kita tahu untuk dapat pemendakan satu cation daripada larutan aqueous yang pertama dan satu anion daripada larutan aqueous yang kedua. So kita akan dapat sini calcium carbonate and sodium nitrate. Okey, dan kita balance situ ada 2, so kita balance ini 2. Okey, jadi bila kita nak dapat ionic equation ataupun persamaan ion di dalam tindak balas kimia ni, kita tengok dalam calcium nitrate, dalam calcium nitrate ni kita tengok ion apa yang hadir. Ada calcium ion 2 mol ion nitrat. Okey, kita ada 2 mol ion Na+, kita ada 1 mol ion karbonat. Okey, yang ini adalah pemendakan. Okey, so ini adalah garam tidak larut, so tiada ion, kita kekalkan. Dan dalam ni ada 2 ion natrium dan juga 2 ion nitrat. Jadi kita boleh cancelkan yang mana kiri kanan sama. Okey, ion nitrat ada, ion Na+ pun ada. So yang tinggal adalah Ca2+ plus CO32 minus. So kita akan dapat CaCO3. Maksudnya 1 mol kalsium ion bertindak balas dengan 1 mol ion karbonat akan menghasilkan 1 mol kalsium karbonat, itu pemendakan. Di mana bila kita kira mol untuk kalsium nitrat ya, mol untuk kalsium nitrat sama juga dengan mol sodium karbonat, iaitu 2 kali 50 bahagi 1000. So kita akan dapat 0.1 mol, sama. Maksudnya dalam tindak balas ini 0.1 mol kalsium nitrat bertindak balas dengan 0.1 mol natrium karbonat akan menghasilkan 0.1 mol kalsium karbonat. Dalam persamaan ionic am dia 1 mol kalsium bertindak balas, 1 mol kalsium ion bertindak balas dengan 1 mol kalsium karbonat akan menghasilkan 1 mol kalsium karbonat. Tapi dalam eksperimen ini kita tak guna 1 mol kalsium nitrat, kita berguna 0.1 mol. Jadi hasil dia pun kena pemendakan sepada 1:1 ratio. So hasil dia pun 0.1 mol kalsium karbonat ya. Okey, jadi kalau dia suruh calculate the heat of precipitation, jadi delta A sama dengan MC theta bahagi dengan N kan. So MC theta kita kena kira lah MC theta dia. So bila kita kira MC theta, okey, MC theta kalau kita kira M tu berapa? M tu 50 campur 50 100, C adalah 4.2, theta dia 3. Kalau kita tengok suhu dia menurun, maksudnya ni adalah tindak balas endotermik. Ya, endotermik. So bila kita kira ni kita akan dapat 12.5
kita akan dapat 1260J ataupun 12.6 kg. So bila kita dah dapat ni 12.6 kg, kita masukkan N adalah 0.1 mol. Kan? So kita akan dapat 12.6 kg. Ini kita dapat ini kita akan dapat berapa ni? Kita kira dulu. Ini kita akan dapat 1.26. Okey, 1.26. Jadi bila kita masuk sini, guna kalkulator ya. Okey, so bila kita masuk sini, kita akan dapat sini 1.26 bahagi dengan mol, so kita akan dapat 12.6 kg per mol. Ya. Jadi bila kita tulis heat of precipitation, cara kita nak tulis ya adalah kita guna haba pemendakan. Haba pemendakan sama dengan delta H sama dengan positif 12.6 kg mol negatif 1. So itulah jawapan dia, 12.6. Delta H pasti positif sebab suhu menurun. Ya. Okey. Jadi kalau dia suruh lukis kita gambar Raja Aras Tenaga. So ingatlah sebab dia adalah endotermik, so dia kena meningkat. Jadi kita ambil persamaan ion tadi. Ya. Persamaan ion dia tadi kita boleh letak dalam ni. So delta H dia tadi adalah positif 12.6 kg mol negatif 1. Okey. So itulah jawapan dia ya. Okey, next yang kedua. Okey, untuk soalan kedua. Okey. Kalau kita kira, ini kita panggil persamaan thermochemical equation. Okey, kalau kita nak tukar kepada persamaan ion ataupun ionic equation, sama juga. Okey. So kita nampak sini ini adalah dia punya precipitate dia, kan? Okey. So dalam ion ni semua dah balance. So dalam ion ni ada Mg2+, ada 2 ion nitrat, 2 ion Na+, 1 ion karbonat. Okey, MgCO3 ni kena kekalkan sebab dia adalah mendakan, tiada ion. 2 Na+ dan 2 NO. So ada 2 Na+, ya, ada 2 Na+ dan juga 2 NO3-. So kita tengok kiri kanan yang mana sama. So ini sama dengan ini. Okey, ini sama dengan ini. So yang mana tinggal? So yang mana tinggal adalah Mg2+, ya, plus CO3 2-. So kita akan dapat Mg. Ini adalah persamaan ion dia, ya. Okey, so ini cara kita nak persamaan ion lah. Okey. So sekarang dia suruh calculate the change of temperature. Okey. So bila dia suruh calculate the change of temperature, okey, mula-mula kita kena tengok apa maksud yang dia bagi ni. Okey, maksudnya 1 mol, apa maksud dia yang dia bagi thermochemical equation, sebab soalan sebelum ni kita kira MC theta, kan? Tak ada persamaan termokimia, tapi dalam ni ada. Apa maksud dia? Maksud di sini maksud dia di sini adalah 1 mol precipitate form ni, 1 mol mendakan terhasil, ya, 1 mol mendakan terhasil, okey, 1 mol mendakan terhasil, ya, akan, okey, kau tengok ada simbol tambah. Akan 1 mol mendakan terhasil akan menyerap haba sebanyak 25 kg. 25 kg haba diserap. Okay, kenapa cikgu kata serap? Sebab ada simbol tambah kat situ. Itu maksud dia. 1 mol mendakan terhasil sebanyak 25 kJ haba diserap. Okey. Bila cikgu tulis diserap sini, tak perlu tulis tambah kat depan dah. Okey. Jadi itu yang kita faham.
Okey, sekarang kita nak tengok dalam eksperimen ni berapa mol yang kita guna. Okey, berapa mol kita guna. So, kita tengok sini M dengan V. So, kita boleh kira mol dia, iaitu mol mol magnesium nitrat sama je dengan mol sodium karbonat. So, sama saja. Ya, mol untuk magnesium nitrat ya, sama je dengan mol sodium karbonat ni kita boleh kira, iaitu MV over 1000 2 kali 50 bagi 1000. So kita akan dapat 0.1 mol. Jadi kita tahu eksperimen ni guna 0.1 mol. Jadi 1 mol mendakan terhasil akan serap haba 25 kg. So kalau 0.1 mol eksperimen ni, berapa haba yang dijangka diserap ya. So yang dijangka diserap adalah berapa? 2.5 kg. Betul? Sama dengan 2500 J. Okey. Sekarang dia suruh tanya temperature. Temperature tu dalam formula apa? Temperature tu dalam formula MC theta. Okey, MC theta ni adalah haba yang diserap dalam eksperimen ni adalah 2500 J. Kan? Okey, M dia berapa? 50 campur 50 kan? So 100. C 4.2, okay, theta tak tahu 2500 J. Kan? So kita kira theta sama dengan 5.95 darjah Celsius. Maksudnya tindak balas ini adalah endothermic, di mana suhunya turun sebanyak 5.95 darjah, suhunya turun. Okey. Okey, next. Soalan ketiga. Okey, ini pun sama. Ini dia suruh cari volume ya. Okey, dia suruh cari volume. Okey, jadi bila dia suruh cari volume, okay, kita boleh tengok sini. Volume air tu, dia suruh volume air yang digunakan lah ya. Berapakah volume larutan? Larutan kuprum 2 sulfat tu yang perlu ya untuk bertindak balas dengan sodium hidroksida ni. Maksudnya kita ada kuprum sulfat, okey. Bertindak balas dengan natrium hidroksida, okey. So kita akan dapat kuprum hidroksida dengan sodium sulfat ya. Okey, kita balance kat sini. Itu maksud dia lah. Jadi kita kena tahulah volume ni, volume untuk kuprum sulfat ni ya. Apabila kita tahu molarity untuk NaOH2, volume adalah 50. Okey, berapa volume yang digunakan di sini? Tapi molarity volume tak tahu kan, tapi molarity dia tahu, iaitu 1.0. Yang ini 2.0. Okey. Jadi kalau kita nampak eksperimen ni, okey, apa yang kita boleh buat? Okey, kita gunakan maklumat ni, thermochemical equation ni. Kita gunakan maklumat ni. Okey, apa maksud maklumat ni? Okey, apa maksud dia? Okey, maksud maklumat ini adalah apabila 1 mol CuOH2 precipitate terbentuk, okey, 60 kilojoule haba dibebaskan ataupun release ya, dibebaskan. Okey, dibebaskan ya. Okey, maksudnya 60 kilojoule haba dibebaskan. Okey, 60 kilojoule haba dibebaskan. Sebab ada simbol negatif situ. Okey. So, kita nak tahu berapa mol. Okey, berapa mol eksperimen ni guna. Okey, kalau kita tengok equation ni kalau kita tengok kalau kita tengok ya, ini ya, CuSO4 dengan 2 NaOH. Okay, kita fokus pada tindak balas ni, haba tindak balas. Kita fokus pada bahan tindak balas ni. Okey, kalau kita tengok sini, berapa mol dia? 2 kali 50 bahagi 1000. So kita dapat berapa ni?
0.1 mol. Jadi kalau kita tengok sini, sini kalau kita buat ratio ini kita guna berapa mol ni? Kalau kita tengok sini kita guna 1 mol kan? Ini 2, 1:2. Jadi 1 mol CuSO4 bertindak balas dengan 2 mol NaOH. Betul tak? Kita tengok sini Okay, lagi sekali. Kalau kita tengok persamaan ini, kita tengok persamaan ni. Kalau kita tengok persamaan ni, ini. Okey. 1 mol CuSO4 bertindak balas dengan 2 mol NaOH. Okey, itu formula asal. Tapi dalam eksperimen ni kita hanya guna 0.1 mol. So kita hanya guna berapa sini? 0.1 mol NaOH. So maksudnya berapa CuSO4 yang kita jangka guna? 0.05 kan, sebab 1/2. 1:2. So kalau kita tahu yang kita guna 0.1, so kita akan guna CuSO4 tu 0.05 lah, sebab ada nisbah. Jadi kita tahu sini kita guna kan, sepatutnya kita boleh kira M dia 1 ni, molarity dia 1 kali V bahagi 1000. Kita tak tahu volume dia, tapi kita tahu mol dia berapa? 0.05. Faham tak? Dekat situ. Ya. So kita boleh cari volume dia. Ya, kita boleh cari volume dia. Kan? Jadi maksudnya okey. Jadi kalau kita tengok sini, kita ada 2. 0.05 dengan 0.1. So bila kita buat haba pemendakan, kita kena pilih mol yang paling apa? Mol yang paling kecil. Mol yang paling kecil. So kita ambil mol ini sepatutnya. Ni 0.05. Maksudkan last kali kita kena kira haba, iaitu kan kita ada formula delta A samanya Q/N. Kan N ni kita kena ambil mol yang kalau ada 2 mol yang berbeza, kita kena ambil mol yang terkecil kan. So kita kena ambil 0.05 mol. So kita kena ambil 0.05 mol. Kan? Jadi 1 mol CuOH komposit yang terbentuk, ni 1 mol yang terbentuk akan mengeluarkan haba sebanyak 60 kg. Kalau 0.05 mol, kita ambil yang terkecil so kita akan dapat berapa? 3 kJ. Kan 1/60. Kalau 0.05 kan, so 60 kali dengan 0.05. So kita akan dapat 3 kJ, ataupun kita akan dapat berapa? 3000 joule. Kan? Jadi cikgu padam ini Jadi kita sambung kat sini. Jadi kita ambil mol yang terkecil, kita ambil mol yang terkecil, sebab kita kira haba pemendakan kalau ada 2 mol larutan yang berbeza, maka kita ambil mol yang terkecil. Jadi bila kita apa yang berlaku seterusnya? Jadi dia suruh kira berapakah larutan. Berapakah larutan yang terhasil tu? Jadi kita masukkan kita tahu ni 3000, kita nak tahu berapa larutan yang kita guna tu. So MC theta. So M kita tahu 50 tadi, 50. Satu kita dah tahu 50. Volume lagi satu tu kita tak tahu tau. Volume lagi satu tu kita tak tahu. Sekejap kita padam ni. Sebab volume yang lagi satu tu kita tak tahu. Kan? Jadi kita boleh kalau kita tengok sini, kita tengok sini kan. Kita ada 2 mol sini, 2 mol yang berbeza.
Ya, bila kita nak kira haba pemendakan, kan kita melalui nota-nota cikgu yang dulu, cikgu ada cakap ya, kita kena pilih mol yang terkecil. Katalah dua larutan, ada dua, ada mol yang berbeza. So, bila kita nak cari haba pemendakan, kita kena pilih mol yang terkecil kerana kita anggap yang mol yang besar tu berlebihan, kan? Jadi, bila kita dah pilih 0.05 ni, kita kan tahulah berapa haba yang terhasil ni. So, kita nak tahu berapa haba yang terhasil ni dihasilkan oleh berapa isi padu yang digunakan untuk menghasil berapakah isi padu kupron 2 sulfat yang diperlukan untuk campur dengan NaOH supaya suhu larutan ni meningkat kepada 6.3 darjah Celsius, lalu mengeluarkan haba yang dikeluarkan untuk meningkatkan suhu kepada 6.3 adalah 3000 J. Faham tak? Sekarang kita nak kira berapakah isi padu kupron 2 sulfat yang perlu ditambah kepada NaOH supaya suhu larutan ini naik kepada 6.3 darjah Celsius, ya, dan akan mengeluarkan haba sebanyak 3000 J, kan? Jadi kita pun kira, okay, MC theta dia, M dia adalah, kita tak tahu tau, 50 tambah V kita tak tahu. Okay, C dia adalah 4.2. Okay, theta dia adalah 6.3. Betul tak? Okay. So, kita boleh masuk dalam persamaan sama dengan 3000 J. Macam ni, 50 tambah V. Okay, darab 4.2 darab 6.3 sama dengan 3000 J. Jadi kita boleh kira 50 tambah V ni berapa? Ya, 3000 bahagi dengan, okey, kita padam ni, 3000 bahagi dengan berapa? So, 3000 bahagi dengan, darab dulu tu, 4.2 darab 6.3 tu kita bahagi dulu ya. Okey, ni 4.2 kali 6.3. So, bahagi 26.46. So, volume dia kita akan dapat volume ni kita akan dapat satu kira dengan kalkulator 0.38 tolak dengan 50. So, kita akan dapat volume dia 63.38. So, inilah jawapan dia. Okey, next. Okey, soalan nombor 4. Okey, campuran 75 hidroklorik asid 0.15 molar dengan 75 silver nitrat 0.15 meningkatkan temperature 1.9 K. Berapakah perubahan haba yang dihasilkan? Jadi AgNO3 ya, silver nitrat ni tambah dengan hidroklorik acid, ya. So kita akan dapat apa? So kita akan dapat AgCl dan HNO3. So kita tahu AgCl ni adalah apa? Adalah ionic equation, adalah pemendakan. Jadi Ag plus Cl minus, so kita akan dapat AgCl ni ionic equation dia. So kita kira mol HCl. Okey, mol HCl sama juga dengan mol silver nitrate, sama, iaitu 0.15 kali 75 bahagi 1000. So kita akan dapat 0.1125 mol, kan? Okey, jadi kita tengok dalam equation ni, 1 mol AgCl bertindak balas dengan 1 mol argentum ion bertindak balas dengan 1 mol ion klorida akan menghasilkan 1 mol argentum klorida. Okey, jadi kalau kita guna 0.015 mol, so 0.01125 mol, kalau kita guna 0.015 mol, ya. So kalau kita tengok 1 mol AgNO3 akan bertindak balas dengan 1 mol HCl. Ya, ini. Ya.
untuk menghasilkan 1 mol AgCl. So kalau 0.01125 AgNO3, so dia juga akan menghasilkan 0.01125 HCl. Kan? Sama kan? Okey, jadi kita kira MC theta dia sebab dia nak apa? Heat of, kita nak tahu perubahan haba dia. So kita kira MC theta. So M dia berapa? So kita kira M dia ya. So guna kalkulator ya. Kita kira M dia iaitu berapa? So cikgu sudah kira sini ya. Kita akan dapat M dia ya. Kita tengok sini M dia 75. Okey, kita akan dapat 150 ya. Kali 4.2 kali 1.9 ya. So kita akan dapat 1197. J sama dengan 1.197 kJ ya. So kita nak tahu heat of energy ni dia, kita dah tahu. Okey. Perubahan haba. So kalau kita nak tahu haba pemendakan dia adalah 1.197 bahagi dengan 0.01125 ya. So kita akan dapat 106.4 kJ. So bila kita nak tulis kan, bila kita nak tulis adalah macam mana? Delta A sama dengan negatif lah sebab temperature meningkat ya. Negatif 106.4 kJ mol negatif 1. Kan? Okey. Kita masuk ke haba pemendakan, haba penyesaran. Okey, haba penyesaran ni kita tengok ya, iron powder ditambah kepada cuprum 2 klorid ataupun copper 2 chloride. So furum ni dapat menyesarkan ya. Furum can displace the position of the copper 2 ion ya from the solution ya. Ion furum dapat menyesarkan ini kita panggil apa? Heat of displacement. Heat of displacement of copper by furum ataupun haba penyesaran copper daripada furum ni akan mengeluarkan haba apabila 1 mol copper ini disesarkan daripada cuprum chlorida oleh furum ya. So the heat of displacement of copper by zinc is the heat release when 1 mole of copper is displaced from copper to sulfate solution by zinc. So kita akan dapat sini FeCl2 plus Cu kan. Okey. So kita apa dia punya ionic equation dia? So ionic equation dia, okey, Fe ni adalah atom atom Fe. Okey, dalam ni ada ion 2Cl-. Okey, ini adalah ionic compound ya. So ada Cl, ada ion dalam ni. Cu is atom. Okey, so kita boleh cancel yang mana sama. So apakah ionic equationnya? Fe plus Cu2 plus. So kita akan dapat Fe2 plus Cu. So ini adalah ionic equation dia. So dia suruh kira heat change when 1 mole of copper is displaced. So kita kena kira MC theta dia ya. Okey, so kita kira MC theta dia dulu. MC theta dia berapa? M dia 50 kali 4.2. Okey, so dia punya temperature tolak ya. So kita akan dapat 29. Okey. So bila kita kira ni kita akan dapat 6090J ataupun 6.09 kJ. So kita kira mol dia. Mol dia is 50 kali dengan 1000 mV over 1000 ya. So kita akan dapat berapa ni?
kita akan dapat 0.05. So kalau kita suruh kira heat change for 1 mole, maksudnya apa? Heat change for 1 mole, perubahan haba untuk 1 mole ni lah kita panggil haba penyesaran. So haba penyesaran dia delta H equals to negative. So kita kena bahagilah ya, 6.09 bahagi dengan 0.05. So negatif ni simbol dibebaskan. 121.8 kJ per mol. So bila kita tulis haba penyesaran ni delta A sama dengan negatif 121.8 kJ mol negatif 1. Ya. Okey. Question 2. Okey, question 2 pula. Okey. Dia bagi thermochemical equation dekat sini. Okey, dia suruh kira heat release. So, kalau dia suruh kira heat release, senang saja kita tengok sini ya. Okey, 1 mol kalau kita tengok sini, apabila 1 mol CuSO4 disesarkan oleh Freon, 250 kilojoule haba dibebaskan. Okey. Itu maksud dia. When 1 mole of Cu is displaced by Freon, 250 kJ heat energy is given out ataupun is released. Jadi kita kira berapa mol yang diguna sini. Ni kita guna maklumat ni 100 dengan 0.25 ni kita kira MV over 1000. So 100 kali 0.25 bahagi 1000. So kita akan dapat berapa mol? So kita akan dapat berapa mol sini? 0.025 mol. Kan? Jadi kalau 1 mol release 250. Kalau kita eksperimen ni kita guna 0.025 mol. So haba yang bakal dikeluarkan adalah darab 250 darab dengan 0.025. So haba yang dibebaskan adalah 6.25 kJ ataupun 6250 joule. Okey. Ini kita panggil heat release dia. Oleh heat release haba yang dia keluarkan apabila kita menggunakan 0.025 mol. Kan? Okey, kalau dia suruh kira temperature rise pula. So kalau temperature rise, MC theta sama dengan 6250 J. So 50 tadi 100 kali C 4.2, theta tak tahu. So kita boleh tahulah berapa temperature dia, iaitu 14.9 darjah Celsius. Okey. Untuk 3 Roman pula, mass of copper that is displaced. Okey, mass of copper. Okay, kita kira copper tadi. Okey, 0.025. Mass kita tak tahu. Copper adalah 64. Kan? Jadi kita dapatlah copper tu adalah 1.6 gram ya. Copper yang telah disesarkan dah sebanyak 1.6 gram. Okay, mass of salt that is formed if it is crystallized. Okay, maksudnya kita ambil apa? Jisim garam yang larut. Garam yang larut tu yang ni lah FeSO4 ni. Kan? FeSO4 ni. Jadi kalau kita tengok kita kira yang ni CuSO4 kan ni. Ni adalah mol apa? Ini adalah mol CuSO4. 1 mol CuSO4 akan menghasilkan 1 mol FeSO4. So kalau 0.025 mol FeSO4 ya. So kita boleh kira dia punya mass lah. So FeSO maksudnya apa ni? Mol sama dengan jisim bahagi JMR untuk FeSO4, iaitu 56 campur 32 campur 64. So darab silang. So kita akan dapat X untuk FeSO4 adalah 3.8 gram. Ya? Faham? Okey, kalau disuruh kira draw the energy level diagram. So kalau kita nak kulit ni, okey, kena ada tenaga. Okey. Dia adalah exothermic. So kita buat apa dia punya persamaan tadi? Kita Fe plus Cu2 plus Fe2 plus Cu. Ya. Okey. So kita akan dapat tadi delta H dia adalah
kita kira tadi kan. Delta kita kira tadi kita kira perubahan haba dah diberi ni. Ni dia. Kita ambil yang dah diberi. Ya, sebab kita kira heat release tadi kan. Kita bukan kira haba penyesaran tadi. Haba penyesaran ni dah diberi. Untuk 1 mol Okey, so ini adalah soalan untuk yang terakhir ni, panjang sikit, dia tanya banyak ni. Okey. Copper 2 nitrate, kalau kita tengok copper 2 nitrate is pour into magnesium powder. Okey. Dia diletakkan di dalam magnesium ya. Okey, jadi kalau kita tengok sini kalau kita tengok sini, okey, sebenarnya apa maksud dia tadi ni? Okey, kita tengok soalan tadi ni. Dia kata copper nitrat dengan magnesium powder. Okey, jadi copper nitrat react dengan magnesium powder. So kita akan dapat magnesium nitrate and copper ya. Magnesium menyesarkan kuprum daripada kuprum 2 nitrat. Kan? Okey, so kita balance ya, dah balance ya. Okey, dah balance semua. Okey. Jadi sebenarnya kuprum 2 nitrat ni asalnya dia larutan ni berwarna biru. Apabila magnesium dapat menyesarkan kuprum, so dia akan jadi larutan tidak berwarna. Lama kelamaan warna kuprum biru tu dah tak ada dah, menjadi tidak berwarna. Jadi kalau soalan tanya kalau before magnesium powder is placed, before, so warna dia biru lah. After, warna dia tidak berwarna. Okay, write the ionic equation. Okay, kalau kita tengok macam mana kita nak buat ionic equation dia. Okay, kalau kita tengok sini ionic equation dia. Okay, copper. Okay, copper, ini dia copper, ada 2 nitrate ion. Okay, plus 2 nitrate ion. Okay, Mg kita kekalkan. Okay, Mg ni kita kekalkan ya. Plus Mg sebab dia adalah solid ya. Okay, ini magnesium ion. Okay, 2 nitrate ion. Dan copper solid kita kekalkan. So, kita cancelkan yang mana sama. So, apa yang tinggal? Ni, sorry, Cu2 plus ya. Ini dalam larutan ni. So, Cu2 plus Mg. So, kita akan dapat Mg2 plus Cu. So, inilah ionic equation dia. Okay. Tu ionic equation dia. Okay, how many mole of copper 2 nitrate reacts? So, senang sajalah. Ya, kita kira 0.2 kali 100 bahagi 1000. 0.2 kali 100, okay, bahagi 1000. So, kita akan dapat 0.02 mole. Ya. Okay, calculate the heat release. Okay, kalau kita nak calculate the heat release, okay, kalau kita nak calculate the heat release is MC theta. Ya, M dia berapa? 100, C 4.2. Theta dia berapa tadi? 5 kan? So, kita akan dapat 2100 J ataupun 2.1 kg. Okay. So, itu heat release. Okay, calculate the heat release when 1 mole of copper is formed. Okay, so bila ada 1 mole ni tadi, so kita dah kira mole tadi 0.02 mole. Kan kita nak kira heat release when 1 mole. Maksudnya ini adalah haba apa? Penyesaran. Perubahan haba yang dikeluarkan apabila 1 mole. Ini adalah definisi haba penyesaran. Jadi 2.1 kita kira tadi ni 2.1 kg. Jadi kita bahagi saja dengan 0.02. So kita akan dapat 105 kg per mole. Ya. So what is the heat of displacement? Okay. Kalau dia kata calculate the heat energy release, ini 105 kJ per mole haba dibebaskan. Kalau dia tanya what is the heat displacement of copper, so kena tulis macam tu. Delta A sama dengan negatif 105 kJ mole negatif 1. Ini untuk soalan F. Kena jawab macam tu. Penuh. Ya. Okey. Lepas tu dia suruh draw the energy level diagram. So bila kita nak draw energy level diagram, so kita letak sini tenaga, ya, okey. Lepas tu kita tahu dia adalah exothermic, ya. Jadi kita ambil ionic equation tadi tu.
Mg plus Cu2 plus Mg2 plus Cu. So kita dapat delta H tadi kita kira tadi negatif 105 kJ per mole kan. Ya. Itu maksud dia lah. So kita buat energy level diagram ni. Ingat dalam atom ni ni adalah solid. So ini adalah ionic equation. So ada ion. That's why Cu2 plus dan ada 2 set of nitrate ion, 2NO3 minus plus. Ini solid, kekalkan, dia tak ada ion. Okay, yang mana ada ion kita split kan, Mg2 plus dengan 2 nitrate ion. Kalau solid, kekalkan. So kita boleh cancel off yang mana yang mana kiri kanan ada kita cancel off. Yang mana yang tinggal itu adalah ion yang terlibat dalam tindak balas. Okay, so apa lagi dia nak? Okay, dia tanya why magnesium is used in the form of fine powder. Kenapa kita guna dalam powder bukannya granulated? So kita katalah untuk meningkatkan luas permukaan terdedah kepada magnesium supaya dia boleh meningkatkan kadar tindak balas kan. Okay, write the chemical equation for the reaction. Okay, tadi cikgu dah tunjuk dah. Ni adalah chemical equation dia. So ni atasnya adalah chemical equation dia. Okay, berserta balance sekali. Dan ini adalah ionic equation dia. Okay, so kalau untuk soalan tadi ni, dia suruh buat untuk apa? Okay, dia suruh buat untuk potassium hydroxide solution is mixed. Potassium hydroxide solution dia tambah kepada magnesium nitrat. Sebab tadi kita dapat sebenarnya tadi hasil tadi ni hasil tadi atas ni kita dah dapat apa? Magnesium nitrat. Tapi soalan tu dia suruh tambah KOH. Dia suruh tambah apa hasil ni? Soalan ni maksud soalan dia tadi ni kita dah dapat dah magnesium nitrat. Dia suruh tambah potassium hydroxide. So kita tambahlah magnesium nitrat yang kita dapat tadi ni, dia suruh tambah pula dengan potassium hydroxide. So kita akan dapat apa? MgOH2 plus 2KNO3. Siap balance sekali. Kan? Okay. So, ionic equation dia. Okay, ini adalah dia punya okay, so kalau kita tengok apakah ionic equation dia? Okay, kalau kita tengok ni magnesium hydroxide ni adalah base insoluble base. Jadi kita akan dapat Mg2 plus OH minus. So kita akan dapat ni ada dua ni ada dua OH minus. So ni adalah ionic equation dia. Kalau kita nak tunjuk semua pun boleh kita tunjuk semua. Okey, tengok Okey, kalau kita nak tunjuk semua pun boleh sebenarnya contoh sini. Okey, dalam ni ada ion Mg2 plus ada 2 nitrate ion. Ini sini ada 2K Okey, 2K plus 2 OH minus. So sini tak larut so kekalkan, tak larut, dia tak ada ion. 2K plus and 2NO3 minus. Betul? Okey, so ada 2K plus ni kita cancel. Ni kita cancel. So apa yang tinggal? Mg plus 2OH minus kita akan dapat tu pun betul. Okey.